Semalam kita dah bincang yang pertama berkaitan niat, yang kedua kita dah bercakap tentang basuh muka. Kita dah bincang juga berkaitan apa itu had-had di antara bahagian muka yang perlu untuk kita tahu. Bukan main curok ayak macam tu je. Dia ada had-had yang perlu kita ambil berat, yang perlu kita tahu. Baik, untuk malam ni kita akan sambung pada bab yang ketiga, rukun yang ketiga pada bahagian rukun-rukun wuduk. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan ilmu ni kita akan guna hari-hari. Tuan-tuan ingat kita belajar dulu di universiti, kita belajar contohnya course engineering. Tuan-tuan berapa persen yang kita akan guna dalam hidup kita? Saya degree pertama saya buat dalam bab Human Resource di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Saya rasa mungkin 20% pun tak sampai ilmu yang kita belajar tu digunakan dalam kehidupan harian. Tetapi ilmu dalam bab wuduk kita akan guna sekurang-kurangnya sehari 5 kali. Sebab apa kita semayang 5 kali waktu 5 kali sehari, so kita akan berwuduk 5 kali sehari. So kalau tak tahu tu kira memang huduh sangatlah panggil kita boleh belajar macam-macam ilmu, tiba-tiba ilmu dalam bab yang menjadi kewajipan ke atas kita berlebih kurang. So rugilah kat situ. So kat sini yang perlu kita betulkan balik, kita sama-sama ambil kefahaman yang baik insya-Allah. Okey baik. Yang bab yang ketiga yakni dalam bab membasuh kedua tangan serta kedua siku. Rukun wuduk yang ketiga adalah dalam bab membasuh pada bahagian kedua tangan dan juga serta kedua siku. Baik, yang pertama kena faham dulu apa tu takrifan membasuh kedua tangan. Yang pertama, apa itu ukuran tangan? Kena tahu dulu ukuran tangan ni dekat mana. Yang pertama, ukuran tangan disebut dari sudut bahasanya, tangan tu sendiri adalah daripada ni hujung jari kita ni, hujung jari sampailah kepada bau. Maka tangan tu dalam sainsnya daripada hujung ni sampailah kepada atas bau ni. Itu adalah takrifan kepada dari segi bahasa kepada lughahnya dari mana tangan. Maksudnya tangan, siapa kata tangan? Ni tangan saya. Tangan saya daripada sini sampailah ke bau atas yang disebut dengan atas bau. Adapun yang wajib, anggota yang wajib yang dikenakan dalam bab wuduk. Bukanlah basuh sampai bau lagi tuan-tuan ambil wuduk lagi pergi selok sampai atas bau pula. Tak. Anggota yang wajib dikenakan ketika wuduk adalah daripada hujung jari ini sampailah ke atas kedua siku. Kerana siku sahaja. Tak wajib sampai atas bau. Takrif tangan tu sampai bau, tetapi anggota wajib pada tangan ini yang wajib dikenakan air wuduk hanyalah daripada hujung jari sampailah pada siku sahaja. Tu kena faham bagi elok. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia basuh tangan tak kena sampai habis siku. Dia basuh sampai setakat sini saja, maka tidak terangkatlah wuduk dia tadi. Walaupun dia basuh menggunakan air zam-zam, walaupun dia basuh menggunakan air yang di pergunungan Titlis, di antara air yang kadar mineral yang paling baik lah. Air Zam-Zam the best. Lepas tu air di antaranya di pergunan di Switzerland kan, di Titlis tu. Tu di antara yang mineralnya elok. Dia pakai air tu pun. Tetapi kalau tidak sempurna daripada hujung jari sampailah pada bahagian siku, maka tidak sah wuduk dia. Kena bagi elok. Di antara jenayah curi yang banyak daripada hujung jari hingga tulang awal lengan yang sejajar dengan ibu jari, iaitu telapak tangan. Biasanya kadang-kadang kita ni dalam bab berwuduk, dalam bab ni kita selalu terlepas pandang lah. Jadi selepas ni pastikan daripada hujung jari ni sampai bahagian siku ni wajib kena. Jadi nak paling selamat, cuma janganlah sampai, tak perlu menggunakan air banyak pun, air yang sikit pun. Maksudnya gini tuan-tuan, kita tahadat kan sikit ni, and then kita basuh gini. Contoh ambil, and then kita pusing. Ini ambil lagi, pusing. Ambil lagi, pusing. Nampak segi praktikal je lah. Sebab kadang-kadang kita tengok orang buka paip air tu, tapi tak sempurna pun. Padahal dia tak perlukan air yang banyak, dia perlukan kaedah yang betul. Saya ajarkan dulu waktu dalam askar, kami ada satu dipanggil dengan solat medan. Bila solat medan ni kita belajar cara macam mana solat waktu medan perang. So waktu solat medan perang ni kita tak ada fasiliti yang sama macam kita duduk di rumah dan sebagainya. Maka kita diajarkan cara ambil wuduk dengan menggunakan hanya satu botol air ni boleh ambil untuk satu squad saya. Satu squad saya kalau ada 100 orang boleh gunakan hanya satu botol air. Dia ada kaedah dia lah. Ataupun kita boleh menggunakan hanya dengan satu gelas air ni, air yang bukan air musta'mal lah, air yang mutlak, air yang suci. Dah 7 kita bincang itu, yang 7 air mutlak. Air cukup dengan ni dah cukup untuk ambil wuduk semua. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala dan juga basuh kaki.
Dengan syarat kita tahulah cara dia. Dengan cara kita masuk. Ingat dalam bab berwuduk dia bukan wajib kena basah sampai basah lencun. Yang wajib adalah meratakan air pada anggota wuduk. Maksud meratakan air ni walaupun air tu sikit, kalau boleh rata pada semua anggota, dah dikira terangkat wuduk kita. Dah dikira sah wuduk tadi. Kalau banyak sekalipun, kalau tak sempurna, maka tak terangkat wuduk. Dalam bab ni kena ambil beratlah. Ambil faham bagi elok. Sebab ramai yang culas, yang mungkin terlepas pandang dalam bab ni. Dan disebut apa dalam kitab ni Ar-Raja', dia kata apa? Dan bagaimana pula pada orang yang mungkin pada tangannya ada lebihan-lebihan isi. Contohnya ada jari lebih. Baca Hitrit Roshan kan, ada jari lebih. Ataupun pada orang-orang yang mungkin ada ketumbuhan-ketumbuhan pada tangan ni. Contohnya naik ketuat. Ketuat dia panggil, yang naik ketui tu. Ataupun apa-apalah berbentuk-bentuk isi yang lebih. Mana-mana daging tambahan yang tumbuh pada tangan asal, maksud tangan asal bukan pergi buat-buat, wajib juga dibasuh. Contohnya ada jari lebih yang keenam. Macam Hitrit Roshan tu contoh dia nak ambil wuduk. Allahumma salli last bila dia nak ambil wuduk ni, maka dia kena tengok-tengok jari dia lebih. Maka jari lebih tu pun wajib untuk dia basuhkan walaupun jari itu mungkin tidak berfungsi. Jari itu mungkin tak berfungsi tapi wajib dia kena basuhkan juga untuk meratakan air, sebab tu adalah anggota yang jadi anggota wajib di antara hujung jari hingga bahagian siku. Baik. Serta kedua siku wajib membasuh kedua tangan dan apa yang ada pada kedua tangan seperti bulu ataupun bisul. Atau contohnya tangan kita nak bisul, maka wajib juga dibasuh kalau dia duduk di antara siku hingga jari. Dan luar ataupun dalam ataupun kuku. Dalam kuku kita ni kan, maka kena kadang-kadang kuku macam hantu misteri Kak Limah tu kan. Kak Limah balik kampung tu pun kuku panjang tu wajib kena masukkan air-air di antara celahan-celahan kuku. Sebab tu sebaiknya dalam Islam ajak pada kita kuku jangan bagi panjang. Ni macam nak berlaku cerita hantu kuku. Jadi kuku tu bagi untuk sekadar boleh air tu masuklah. Ni maksudnya jagalah hygiene benda-benda macam tu. Kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang. Dalam bab ni tuan-tuan, sebab tu kita tengok Islam ajak pada kita. Cara nak potong kuku pun Islam ajak. Tuan-tuan tahu cara nak potong kuku pun Islam masih ajar. Sebab tu kita tengok Islam ni sempurnanya Islam ni tuan-tuan, sampai sekecil-kecil benda pun Islam ajak. Tuan-tuan tahu tak, sampaikan kaedah, bukan kata nak potong kuku tuan, nak lipat sejadah pun ada cara. Nak susun selipar pun ada. Nak masuk masjid, nak keluar, nak masuk rumah, nak masuk masjid, selipar tu susunan ni ada. Dia mestilah bila kita nak masuk masjid, susunan selipar tu ni adab dalam Islam dia ajar ni, sebut dalam kitab ni. Maksudnya waktu kita nak keluar tu mestilah kasut tu menghadap ke arah luar. Sampai peringkat macam tu pun Islam ajar. Tuan-tuan bayangkan rahmatnya agama Islam tu. Dan saya pernah waktu di Mesir dulu ada guru saya, Syekh Nazrul Nasir. Dia ajar cara sampai peringkat nak lipat sejadah pun ada cara nak lipat sejadah. Tuan-tuan nak malam ni kita ajak tuan-tuan cara lipat sejadah. Tuan-tuan sebelum ni kita lipat sejadah macam mana? Tuan-tuan nak? Kalau nak tu berkata nak. Saya ajar tuan-tuan cara lipat sejadah. Tuan-tuan dalam Islam lipat sejadah tu pun ada. Bayangkan sampai sekecil apatah lagi nak ambil wuduk ni, lipat sejadah ni. Kita sebelum ni kita koboi lipat sejadah ni kira pusing kau ni, orang cara kecil lah kan, lipat-lipat gulung-gulung macam buat mutabak tu ya, tambah yang geng-geng mungkin jenis hak penyegan sikit kan, dia lipat macam buat mutabak, macam buat kuih ketayak pun, geruk settle. Dia ada kaedah dia. Macam nak lipat sejadah pun ada. Tuan malam ni saya ajak tuan cara nak lipat sejadah. Mahal tuan cara lipat sejadah ni. Saya ambil daripada guru saya, Syekh Nazrul Nasir. Dia ajarkan cara sampai peringkat lipat sejadah tu pun ada kaedah yang betul, yang ramai orang yang mungkin terlepas pandang. Tapi bila saya belajar, logiknya ada dan memang manfaat dia pun besar lah, of course lah kan. Jadi saya ajarkan tuan-tuan cara lipat sejadah malam ni. Lepas ni jangan duk buat kalut, jangan duk buat leceh. Okey tuan-tuan. Okey, kita macam ni. Ni cara lipat sejadah nah, ni sejadah nah. Tuan nampak ah? Kalau tak nampak tuan tabak. Macam mana? Nampak? Macam mana, kena berdiri ke apa? Duduk macam ni. Okey, ni sejadah tuan-tuan. Ni sejadah kita. Okey, tengok cara nak lipat yang betul. Nak lipat sejadah. Baik, ustaz wajib ke tak wajib, tapi ni adab dia. Nanti saya akan cerita kenapa perlu lipat dengan lipatan yang betul. Tengok ni gini. Ni yang mana tengok, tentukan yang mana atas, yang mana bawah.
Hatta kalau kita guna kain putih sekalipun, kalau boleh tolong marking yang mana atas dan yang mana bawah. Sebab apa? Sebab ada Islam menekankan sampai sekecil-kecil benda segi indikator dia. Okey, contoh ni saya ada. Okey, yang pertama nak buat macam mana? Ni lipat dia. Macam biasa, lipat dua gini. Kemudian tentukan yang mana bawah. Ini yang bawah, tuan-tuan. Yang bawah ni, yang ni atas. Sebab ni arah tempat kita akan sujud. Maka lipatan dia, yang bawah ni masukkan ke tengah. Yang bawah masukkan ke tengah dan yang atas tetap dia duduk bahagian atas. Kenapa? Nak memuliakan tempat sujud. Faham tak? Maksudnya tadi saya buka, yang atas ni adalah tempat sujud. Yang bawah ni adalah tempat saya pijak. Maka yang bawah ni kekalkan dia di bawah dan yang atas ini masukkan bahagian atas. Gini. So di tempat sujud saya ni tetap di atas. Tetap kita muliakan tempat sujud itu di bahagian paling atas. Ada? Lepas tu ada orang tanya, dia kata, Ustaz, apa fadilat dia? Fadilat dia, tuan-tuan, kita memuliakan tempat sujud. Sebab tu Syekh Nuruddin dia pesan. Dia kata apa? Jangan pijak tempat sujud. Maksudnya waktu kita masuk dalam masjid, tuan-tuan, masjid kan dia dah ada kapet yang menunjukkan mana tempat sujud dan mana line untuk kita pijak. Sampaikan peringkat macam tu pun, Tok Guru kita pesan untuk jaga. Sebab kenapa? Dia kata bila kita pijak tempat sujud, seolah-olah kita menghilangkan kemuliaan pada tempat sujud tu. Dari sujud logiknya gini, tuan. Bila kita ambil wudu, tuan-tuan ambil wudu, maka bila tak dalam keadaan tuan-tuan ambil wudu ni, kaki kita basah. So bila kaki kita basah, apa akan berlaku? Tuan-tuan akan berjalan masuk dalam masjid, masuk dalam surau. Maka bila masuk dalam masjid dan surau dalam keadaan kaki yang basah, so apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Biasanya kaki basah pijak kapet, maka kaki akan kering. Maka air yang ada tadi akan melekat di kapet-kapet tu. Bayangkan kalau tuan-tuan pijak di tempat sujud, so apa akan jadi? Maka automatik tuan-tuan akan transfer, tuan-tuan punya air yang mungkin air ni pula bukan kaki kita busuk. Tapi disebabkan tuan-tuan pijak tu, membuatkan akan bau hapak dan sebagainya. So apa yang akan berlaku pada orang yang nak semayang nanti? Dia akan sujud daripada air kaki tuan-tuan. Sampai peringkat saya mula-mula fikir, takkan sampai lipat sejadah pun kita nak kena atok kan? Ya, sampai peringkat macam tu para ulama kita menekankan agar kita jaga. Sebab tu adab ni, guru saya pesan apa? Adab mendahului ilmu. Orang yang berilmu belum tentu lagi dia akan beradab. Tetapi orang yang beradab, confirm dia ni orang yang berilmu. Sebab tu kalau tanya saya, pemilihan saya, staff-staff saya senang. Saya pilih golongan staff-staff yang ada attitude. Saya tak kisah pendidikan dia sangat. Sebab pendidikan, ilmu boleh dicari. Tapi adab dan attitude tak boleh dicari, tuan. Dia sangat susah untuk dibentuk. Maka sebab tu, dalam bab ni kena jaga. Nanti saya akan ajak banyak cara nak pegang air, nak minum pun ada cara. Cara bila kita minum air, tuan, nak pegang tangan mana? Nak lapik tangan mana? Okey, contohnya ustaz kami tengah makan tangan kanan ni, tangan kanan dah kotor, takkan nak pegang ni pula. Jadi nanti lagilah tak cantik. So macam mana kita pegang tangan kiri, lapik tangan kanan waktu nak minum. Ataupun dia kata, ustaz, okey baik, nak pegang kalaulah kita tak ada apa-apa, maka keutamaan tangan kanan. Tapi macam mana pula bila straw? Bila menggunakan straw, macam mana pula? So kita nak pegang, maka pegang tangan kiri buat tangan dan straw tu dipegangkan dengan tangan kanan. Sampaikan peringkat straw pun ulama bincang. Sebab apa? Nak cerita kata dalam setiap perbuatan kita itu ada kemuliaan dia. Maka apatah lagi dalam bab berwuduk. Maka dalam bab berwuduk sudah pastilah lebih lagi Islam itu menetapkan sebab dia di antara rukun-rukun yang menjadikan sahnya daripada solat kita. Maka sebab tu kena faham bagi elok lah. Bukan berarti saya pandai pada tuan-tuan. Tak, saya sendiri pun tak pandai. Kita pun belajar. Dan kita sentiasa, pada saya sendiri pun orang yang kurang ilmu, maka tambahkan ilmu. Sebab tu kita mengaji. Maka saya bila nak ajak tuan-tuan, saya kena study dulu. Petang, pagi tadi buka dulu kitab, tengok dan sebagainya. Bukan terus main mengajar ni. Saya bukannya alim, tuan. Kitab ni saya khatam 2 kali dengan guru saya, Ustaz Muhaddir Makjur. Jadi of course lah ada banyak kekurangan. Mungkin guru saya ajak 10%, yang sampai yang ajak saya 100%. Yang masuk dalam saya mungkin 10% saja. Mungkin ada ilmu yang sampai pada tuan-tuan, ada ilmu yang saya terlupa dan tak sampai. Jadi dalam bab ni, sebab tu kita kena terus mengaji lah. Baik. Jadi jelaslah kat situ, maksudnya dalam kuku ni pun kena selatkan, masukkan air agar tak terlepas daripada
air itu masuk ataupun kena pada anggota wajib. Dan wajib menghilangkan apa-apa yang boleh menghalang air untuk sampai ke kulit di tangan. Walau bagaimanapun, kulit yang ada bisul di tangan tidak mengapa jika tidak dibuang. Maksudnya bisul sekadar kita lalukan air di atas dia. Janganlah pula kita tekan bisul tu sampai pecah. Lagi satu kerja pula. Samalah juga dengan kuping bisul ataupun kuping jerawat di muka. Tidak wajib dikopek ataupun dibuang walaupun senang untuk mengopek atau membuangnya. Maksudnya kalau jenis yang jerawat, contoh macam saya ni kan. Bila lah jerawat nak berhenti saya pun tak tahulah. Dulu dia parak waktu saya kecil-kecil, dia berkata nanti hang dah dewasa jerawat akan berhenti naik. Bohong tuan. Haram go saya anak 4 orang dah jerawat duk naik juga. Depa kata jerawat ni sebab hormon gatal. Pungkok dia tuan. Saya gatal pun saya tak ada nak gatal dah sebab duk kalut banyak urusan kerja. Bini saya pun sempat cubit pipi pun waktu ni lah. Waktu lain sibuk tuan, terus terang. Tuan-tuan ada tip lah tuan macam mana nak bagi hilang jerawat dia naik. Umur 30 dah untuk jerawat naik ni nampak uduh sangat. Contohnya musannif dia kata apa, disebut dalam kitab Idaman Penuntut, kalaulah naik jerawat dan jerawat tu ada kuping. Macam jerawat yang kuping tu tak perlu untuk kita nak buang kuping dia untuk nak kenakan pada kulit sebab kuping tu dah dikira sebahagian daripada kulit, menggantikan daripada kulit asal. Tak perlulah nak ni. Wajib membasuh apa yang ada dalam kuku. Maksudnya dalam kuku ni kalau ada tik-tik kuku kena buang. Sebab tu sunat kat atas kita potong kuku. Nanti saya akan ajak macam mana kaedah potong kuku berdasarkan ada pendapat daripada Imam Nawawi dan juga Imam Al-Ghazali. Cara nak potong kuku dia ada urutan dia. Mula kok mana, habis kok mana. Kaki macam mana, tangan macam mana. Dua-dua berbeza. Dan ada fadilat dia pula. Potong kuku pun Islam ajak. Tak tahulah tuan-tuan. Tu pun kita tuan-tuan malas nak mengaji lagi kan. Saya pun dulu kita dah rasa macam kita tahu banyak benda, tapi lagi kita belajar lagi kita rasa bodoh, lagi kita rasa tak reti. Maka sebab tu wajib kena mengaji, wajib kena cari ruang dan sebagainya untuk kita sama-sama belajar juga. Baik, insya-Allah. Ustaz, kenapa saya punya live ni dia macam tak update komen Macam orang komen nak yang live tadi, lepas tu nak kena refresh balik. So saya akan miss komen tuan-tuan tu. Minta maaf tuan. Dia Facebook dia gelong sikit malam ni. Macam mana? Dia macam depa orang komen tak masuk. Tak masuk dalam ni. Tak apa, saya paksa kena refresh lah. Refresh. Okey, baik. InsyaAllah kita terus Wajib membasuh apa yang ada dalam kotoran-kotoran dalam kuku yang boleh menghalang air, yang boleh membatalkan wuduk. Maksudnya, tuan-tuan, disebabkan kadang-kadang tik-tik kuku yang dalam kuku ni pun boleh menjadikan wuduk itu terbatal. Maksudnya tak sah lah. Walaupun dia ambil sampai 2 jam ambil wuduk tapi tak kena daripada anggota-anggota yang wajib, maka tidak sah. Jika sedikit ataupun kecil, ia dimaafkan. Baik, kalau benda yang kecil sangat, yang kita dah usaha dah buat tapi masih lagi tak sampai, maka yang tu kata musannif dimaafkan. Lebih-lebih lagi kepada orang yang tidak dapat mengelak daripadanya seperti tukang cat ataupun mekanik di bengkel-bengkel kereta ataupun motosikal dan sebagainya. Disebut dalam kitab Syarah Bajuri. Dia kata apa? Jilid yang pertama dalam bab wuduk, dia kata apa? Kalaulah orang tu memang pekerjaannya macam mekanik ataupun orang tukang cat, yang mana memang of course lah akan ada ruang-ruang kecil-kecil ni yang dah termasuk. Yang mungkin termasuk, yang dia dah basuh, dia usaha dah, tapi masih ada lagi. Maka dalam hal keadaan tersebut, dimaaf syarak. Ni untuk kawan-kawan kita lah, yang kaki pomen, yang duk buat terlibat dengan kerja cat-cat ni, yang mungkin kadang-kadang benda tu agak heavy. Jangan sampai kamu tak semayang. Islam bagi keringanan. Tapi janganlah kita yang tak buat kerja cat ni saja pergi buat cat. Dia colourkan dia punya kuku warna lebih dalam syarat merah, hijau, kuning, biru, semua dibubuh ni. Janganlah sampai peringkat tu. Bila tak sampai, ingat tak sah kita punya, terbatal kita punya wudu. Dan rukhsah diberikan kepada tukang cat, mekanik ataupun orang yang terlibat dalam bidang pekerjaan mereka yang benda-benda tu akan melekat dan sangat susah untuk dikeluarkan. Contohnya macam kami dulu dalam tentera, kita ada pakai camouflage. Contohnya waktu CIW, dia panggil Counter Insurgency Warfare. Counter Insurgency Warfare ni dia panggil perang gerila. Kita duduk lautan 2 minggu dan setiap masa perlu dalam keadaan camouflage. Camouflage ni apa? Kita buh di muka tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minyak tu, dia macam minyak dan dia sangat susah nak dikeluarkan. Yang boleh keluarkan dia adalah menggunakan wet tissue. Kalau tuan-tuan basuh dengan air, dia tak keluar. Tuan-tuan kena basuh menggunakan wet tissue. Lap tu pula tuan memang sampai pedih muka lah. Lap.
lah. Jadi bila benda-benda yang macam tu membuatkan ramai orang yang tak solat. Bila keadaan yang agak susah tu membuatkan ramai daripada askar-askar ni yang tak solat. So bila kita tanya, oh sebenarnya mereka bukan tak mau semayang tuan-tuan, sebab benda tu jadi kesukaran pada mereka. Sebab tu bila kita ajar semua, barulah mereka semayang secara proper lah, alhamdulillah. Sebab tu wallahi saya tak menyesal saya masuk UPNM, misi pertahanan. Walaupun susah, agak struggle training askarnya, mengajinya, dengan kena latunya, kena macam-macamnya, tapi wallahi saya seronok sangat sebab at least kita boleh bantu orang untuk cara ambil wuduk betul, cara semayang dan sebagainya. Alhamdulillah lah saya seronok masuk. So bila duduk di sana kita tengok camouflage. So camouflage tu dia menghalang daripada air kena pada kulit. Maka keadaan itu dimaaf syarak. Dengan syarat dia try dah buat, masa kalau kecil-kecil sikit tu tidak apa, dimaaf syarak. Jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut. Contohnya tangan yang kena duri, kadang-kadang kena selumbang. Orang Kedah panggil selumbang. Orang KL panggil apa? Orang Kedah dia panggil selumbang. Orang KL panggil apa? Ha? Yang sangkut masuk kayu tu apa semua tu. Selumbang kan? Kalau orang KL dia panggil apa? Maksudnya kita ada kayu-kayu serpih-serpih masuk dalam jari apa semua tu. Jari tu ada yang kadang boleh cabut, ada yang tak boleh cabut. Kalau yang tak boleh dicabut, yang mungkin kalau cabut akan lagi darah teruk, akan lagi sakit teruk dan sebagainya. Dia pula tak ada kepakaran. Maka kalau tak boleh cabut, tak perlu cabut, maka cuma ratakan air macam biasa. Tetapi kalau boleh cabut, maksudnya tak ada sakit apa dan sebagainya, maka disebut dalam kitab Idaman Penuntut jilid yang pertama, maka wajib dicabut. Maksudnya bila masuknya selumbang dalam tangan tu, sebab dia akan menutup daripada ruang yang mungkin anggota wajib yang kena air. Sembilu Oh, sembilu Duri salak. Banyak betul mazhab. Tak tahulah sembilu. Sembilu tu bukan cerita yang jadi cerita Yusuf Haflan tu Sembilu. Tak tahulah, Karachi lah. Maksudnya tuan-tuan faham lah. Maksudnya bila tersangkut masuknya duri dan sebagainya, maka kalau boleh cabut, wajib cabut. Tapi kalau benda tu sampaikan mudarat, maka tak perlu. Jika tidak, kena masuk membadailah dengan membasuh ke atas. Maksudnya meratakan air di atas dia saja. Ambil wuduk dalam keadaan bogel macam mana? Okey, ada pendapat Zamri Zulkifli. Soalan ni mungkin tuan-tuan rasa macam ulak, tapi kita semua duk buat belaka. Banyak kita duk buat. Ambil wuduk dalam keadaan bogel. Ada pendapat yang kata harus, ada pendapat yang kata makruh. Makruh tu di mana? Makruh sebab makhluk-makhluk Allah yang lain seperti malaikat dan sebagainya melihat kita. So sebaiknya kalau boleh tutuplah sikit. Balut dengan kain tolong, ambil lah wudu sangat nampak telanjang bulat tu ambil wudu. Cuma tidaklah sampai hukumnya haram. Cuma ada beberapa pendapat lah. Cuma sebaiknya kalau boleh adab kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pendapat mengatakan tutuplah kurang-kurangnya dengan kain tolak. Nampak wudu sangat bila berbogel tu kita ambil wudu. Saya yakin soalan ni Muhammad Zamri Zulkifli tanya bukan untuk dia tanya untuk kita semua. Sebab kita pun dah buat warak apa, kita pun kadang-kadang dah buat benda yang sama. Macam mana kalau ink pensel yang tertusuk di muka dan tertanam sejak kecil? Uish, macam mana tu Umi? Ink pensel yang tertusuk di muka dan tertanam sejak kecil. Betul saya kata tadilah, kalau yang boleh dibuang, maka buanglah. Tapi kalau yang tak boleh, tak ada masalah. Di maaf syarak. Tu awal yang disebut dalam kitab Idaman Penuntut. Benda tu maksudnya daripada kecil tu, maksudnya dia jadi permanent defection lah. Kerosakan yang daripada kecil lagi dah lengkap, dah kekal kat kita, maka benda tu dah tak upaya dah. Kalau nak buang tu mungkin kos yang agak tinggi, mungkin ada mudarat yang lain. Orang Melaka kata selumbau. Dahsyat orang Melaka. Orang Kedah panggil selumbang. Orang Kedah panggil selumbang, orang Melakau pula dah. Orang Melaka panggil selumbau. Karachi lah yang penting tuan-tuan faham. Okey, baik. Dan disebut dengan sunat tahjil. Apa makna sunat tahjil? Iaitu melebihkan basuhan atas sedikit daripada bahagian siku. Baik, sunat tahjil ni apa? Maksudnya sepatutnya maksudnya tuan-tuan basuh tangan sampai sini je. Sempadannya sampai siku. Ni accident itu tuan-tuan, minta maaf lah. Saya pun ada kulit tambahan dah ni, nampak ni. Ni accident itu saya patah tangan. Alhamdulillah lah, Allah bagi isi tambahan pula kat tangan. So maksudnya disebut dengan sunat tahjil, nak dapat pahala lebih, maka kita lebihkan sikit. Lebihkan sikit sampai dekat atas ni. Tak perlulah sampai over sampai buah sampai bau apa semua tu, nampak uduh sangatlah pula. Maka itu hanya sunat tahjil. Janganlah bagi cukup-cukup, maka disebut dengan orang yang bakhil kalau dia buat sekadar cukup-cukup. Pada orang yang nak pahala lebih, bagi lebih sikit. Tak perlulah over sangat, sekadar kita bagi lebih sikit nak daripada sunat tahjil tadi.
Sama dengan muka juga. Kalau muka, kalau boleh basuh, biarlah sampai bawah ni. Buat ni sampai bawah ni. Kadang-kadang tu mungkin ada daki-daki ke apa, biarlah sampai bawah ni. Ni basuh sampai bawah. Siapa kaki? Mungkin patutnya sampai buku ladi, tapi kita lebihkan sikit. Lebihkan sikit tu janganlah sampai lutut. Beda lebih tu mungkin 2-3 inci daripada kadar tu. Ustaz, ada tak kotoran yang dibenarkan tapi bersyarat? Contoh macam pakaian ke atau sedar tempat yang tak nampak. Baik. Kalau benda yang tak nampak disebut dengan istilah fiqh disebut dengan raf'un qalam, benda yang dimaaf syarak. Benda sebab kita tak tahu. Contohnya kita sembahyang, tengok di highway tu, kita tak tahu sejarah minggu lepas ada kencing, ada anjing kencing, tapi kita tak tahu. Tapi kita sembahyang tu maka bersangka baik, maka tak ada masalah lah. Cuma kalau ada benda yang boleh lapik, disunatkan untuk kita lapik. Maksudnya dalam kereta tengok ada baju kita ke atau kain pelekat ke atau mungkin ada alas yang kita lapik pungkok tu kan atas kerusi, atas kita punya kereta tu, ambil lah kita lapik. Kalau bab pakaian, kalau memang dah tak ada pakaian, tak ada masalah. Cuma sebab tu guru saya pesan, dia kata di rumah pastikan ada tempat khusus untuk solat. Dan di rumah juga pastikan ada baju khusus untuk solat. Maksudnya pakai baju, contohnya kita sangkut satu jubah tu hanya guna untuk solat sahaja. So bila kita guna untuk solat, kita takkan guna dia untuk basuh bilik air. Kita takkan guna dia untuk nak pergi masak. Kita takkan guna dia untuk kita buat kerja-kerja harian. Sebab waktu kita buat tu mungkin akan terdedah dengan benda-benda lain. Dalam bab ni orang perempuan menanglah sebab depa ada telekung. Laki jangan buh telekung pula. Laki boleh tak pakai telekung? Boleh. Dia tak ada masalah. Telekung tu jangan buah baju ni. Pakai besar tu lah. Pakai haking apa semua tu. Boleh. Tak ada masalah. Saya kemarin saya pakai telekung kan. Kemarin saya pergi buat check up kan. Saya buat check up ni. Kepala saya yang jahit ni. Insurans panggil untuk buat check up di hospital. Di klinik pakar. So masuk bilik nak buat MRI lah. Nak buat scan tu. Yang duduk bawah tu dia. Dia ambil gambar. Masuk bilik tu dia kata, cik tukar baju seluar. Saya kata nak pakai apa? Tu dia kata ada kain. Saya tengok, kain telekung tuan-tuan. Mujur tak ambil gambar. Tidak viral tuan. Ustaz Yusra berhijrah pakai telekung. Jenuh saya. Maka kalau boleh sebaiknya bagi ada pakaian-pakaian tertentu yang dikhususkan untuk kita guna untuk solat sahaja. So tak ada lah kita nak bercampur-campur dengan benda-benda yang boleh mendatangkan syak ataupun sangka-sangka yang kata baju ni bersih ke tidak dan sebagainya lah. Sah tak wuduk jika bertatu. Jika bertatu ni kalau bertatu tu boleh untuk dibuang, buang. Kalau buang tu ada jadi mudarat, maka tak ada masalah lah. Tu ulama bahas, boleh buka dalam Bayan Linnas yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Baik. Dan dia kata apa lagi? Wajib membasuh jari yang lebih bagi orang yang punya jari lebih. Itu kita dah bincang. Orang yang terpotong sebahagian daripada tangannya, dia wajib membasuh bahagian yang masih ada. Jika sikunya terpotong, maka hendaklah dia membasuh tempat yang terpotong. Okey, baik. Disebut dalam kitab Zain At-Talib. Jilid yang pertama, dia kata apa? Kalau orang yang terpotong tangan, duduk tengah mesin tebu, tengok-tengok beruk terlupa sampai kan tangan tu hilang. Bila tangan tu hilang adalah tinggal setengah lagi. Maka wajib dah basuh, maka wajib dia basuh pada yang ada, masih ada. Yang tak ada tu jangan duk simpan buah dalam akuarium pula. Jangan buat buah dalam frame. Wajib kena tanam anggota yang terputus. Anggota yang terputus daripada tubuh wajib ditanam. Baik, yang masih ada. Contohnya terputus sampai tingkat takat ni. Maka yang takat ni itu wajib dibasuh. Hatta disebut dalam kitab Zain At-Talib, kalaulah terputus sampai siku. Terputus sampai siku, accident, maka terpotong ni, habis. Yang tinggal ni je. Maka wajib dibasuh pada penghujung daripada sempadan siku. Membasuh tempat yang terpotong sahaja. Sebab dah tak ada, nak buat macam mana? Dan disebut juga, di antaranya lagi, rukun yang keempat, di antaranya menyapu kawasan kepala. Selesailah bahagian kedua tangan dan siku, kita fahamlah. Maksudnya, basuh daripada hujung jari sampailah siku. Dan sunat tahjil. Apa tu sunat tahjil? Sunat yang dituntut pada disunat yang kalau kita buat dapat pahala lebih. Dia bukan sunat muakkad lah, bukan sunat tu dapat kalau tak buat tu macam mudarat apa-apa dak. Cuma sunat tahjil ni kalau kita buat bagi lebih itu dapat pahala lebih. Dapat pahala lebih.
Maka selesai dalam bab membasuh kedua tangan serta kedua siku. Yang keempat, rukun dalam bab wuduk. Yakni menyapu sedikit kawasan kepala. Apa itu kawasan kepala? Kepala hendaklah basah walaupun bukan kerana usapan orang yang berwuduk. Contoh dibasahkan oleh orang lain atau meletakkan air paip yang keluar. Boleh dibasuh ataupun diusap. Tidak disyaratkan air mengalir, cukup dengan usapan. Okey, baik. Dalam bab basuh bahagian kepala, musannif disebut dah dalam kitab ni. Dia kata apa? Tidak wajib air tu mengalir. Maksudnya tak perlulah kita buat kepala ni, kita pitak kat kepala paip. Biar air mengalir. Tak perlu. Malah dalam bab tu ada ulama yang menulis dalam kitab dia, dalam bab tu boleh kepada pembaziran. Buat ayak tu sampai tak perlulah. Baik, Kak Hera Hilmi ada bersama kita, masya-Allah. Kak Saurah Awi dan sebagainya, ramailah sahabat-sahabat kita. Jadi tak perlu kita nak biar air tu mengalir, cukup hanya sekadar diusap. Diusap ni maksudnya basahkan air di tangan ni dan terus ambil masukkan macam ni. Guru saya Syekh Major Daud. Major Daud ni dia kagat lah waktu saya belajar di UPNM dulu, dia yang banyak ajar lah saya dalam ilmu fiqh waktu di UPNM. So Major Daud dia ajar apa? Dia kata sebaiknya dalam bab basuhan ni adalah basuhkan air di tangan, maksudnya ambil air ni, janganlah sampai penuh banyak, ambil sekadar air ni, ambil gini ni. Tonton ikut ya saya. Buat macam ni sampai di belakang, buat macam ni dan datang balik. Tu dah dikira kita mengusap di bahagian anggota wajib. Dia bukan wajib kena basahkan semua rambut. Tak perlu. Yang perlu adalah sekurang-kurangnya 3 helaian rambut. Pada orang yang malas dia buah depan ni saja, boleh, tak ada masalah. Cuma nak pada sunat yang kalau sunat tahjil tadi, kita ambil sampai belakang and then kita ni dan mai balik ke depan. Dalam bab basuhan ni juga, guru saya Major Rashidi Bujai dia kata apa? Dia kata apa? Di antaranya kalau tuan-tuan yang mengantuk, bawa kereta ataupun tuan-tuan sebagainya mengantuk, tuan-tuan try buat tengok. Ambil wuduk ni, waktu basuh di bahagian kepala ni, tuan-tuan ambil dan tonyoh di belakang ni banyak. Biasanya dia akan hilang mengantuk. Saya try buat tuan, alhamdulillah lah. Berkesan lah untuk beberapa minit, lepas tu mengantuk balik. At least berkesan lah. At least berkesan. Saya try buat sendiri lah tu. Dan jadi fahamlah, dia tak disyaratkan air mengalir. Ramai orang salah faham. Dia kata wuduk ni kena guna air banyak. Tak, wuduk tak wajib banyak air. Wuduk yang wajib adalah meratakan air pada anggota wajib wuduk. Ramai orang tu dia ambil air macam ayat terjun keluar, membazir tuan-tuan, hati-hati. Kalau perempuan yang rambut panjang macam mana? Tidak ada masalah, tetap sama, hanya meratakan. Diusap air itu sampai kepada bahagian-bahagian sekurang-kurangnya 3 air. Macam ni? Ustaz nak baca baris atas ke bawah doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Nanti kita ni. Baik. Maka disebutkan kepada kita Allahumma salli ala sayyidina, tak wajib air itu dialirkan, yang wajib air itu sampai. Maka pada orang perempuan tidak ada masalah lah, sekadar ambil masukkan pada anggota maksudnya ayak ni masuk je biasa sama, walaupun rambut panjang tak ada masalah. Janganlah sampai nak kena basah semua rambut. Islam tak ajak susah-susah macam tu. Ramai orang yang dia kata kena bagi susah macam tu baru jangan tuan-tuan. Islam ni agama rahmat. Islam ni agama rahmat. Sebelum solat kita dah mandi, adakah kita perlu ambil wuduk lagi? Kalau ketika mandi kita dah ambil wuduk, selesailah. Cuba disiplinkan diri saya. Setiap kali solat, setiap kali semayang, setiap kali mandi mesti saya akan ambil wuduk. Saya biasakan macam tu dah. Tapi lama-lama jadi biasalah, automatik. Dan yang bestnya kita tahu dah, kalau aku baru lepas mandi tadi, mesti confirm wuduk. Baik peringkat macam tu lah. So usahakan. Sebab mandi dan wuduk tak sama. Tetapi kalau mandi wajib, maka dah terangkat wuduk. Kalau dah mandi wajib. Baik. Dan dia kata apa? Dan ketika mana rambut, air hendaklah kena kepada sebahagian kulit kepala ataupun rambutnya jika rambut itu berada di dalam kawasan kepala. Dia kata apa? Wajib ke atas kita, air tu kena di antara bahagian kepala dan rambut. Bukannya semua bukan semua. Kalau semua rambut jenuh, kena hak jenis rambut. Dia panggil apa? Elvis Presley tu jenuh. Kalau rambut yang jenis Elvis Presley meninggal lah kan, jenuh nak basuh. Baik.
Dan dia kata apa? Rambut yang panjang atau sanggul jika dilepaskan atau diuraikan ke bawah dan keluar daripada kawasan tidak wajib dibasuh. Maksudnya rambut yang panjang tu macam dengan Elsa ke apa tu sampai panjang meleret apa semua tu, maka tak wajib nak basuh sampai semua meninggal dia tuan. Tu cerita apa? Yang jenis rambut panjang naik Frozen. Bukan, hak yang duduk atas menara tu mak tiri dia kurung dia. Cari cerita tu. Kalau contoh jenis rambut yang panjang macam tu, takkan nak basuh semua? Tak, Islam tak zalim sampai peringkat macam tu. Betul Rapunzel. Cerita apa? Rapunzel tu kan rambut dia panjang tu kan. Tak wajib, maka dia bukan dia tidak wajib dibasuh. Jika hanya membasuh rambut atau sanggul, wuduk itu tidak sah. Tapi kalau dia basuh sanggul saja. Dia ni ikat sanggul, diikat terak. Dia tak basuh bahagian kepala ni. Dia buh kat sanggul je. Dia buh gitu, ambil air, dia buh prek macam tu. Maka tidak sah wuduk dia, tidak terangkat, maka terbatal wuduk. Sebab ia bukan termasuk had ataupun daripada bahagian kepala. Tu saya kata tadi rambut panjang mana Rapunzel tu, betul lah. Ain Yusof disebut kan Rapunzel. Rambut panjang tak ada masalah. Bukan nak kena basahkan semua rambut, dia kena ambil daripada sebahagian daripada rambut sahaja. Ini just ilmu lah. Saya yakin kadang-kadang ada orang perempuan yang rambut dia panjang. Dan ada orang pula dia rambut yang jenis tebal. Bila rambut tebal dia kata ustaz, payah ustaz nak ambil wuduk kami orang perempuan. Contoh kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ataupun ibu-ibu, kakak-kakak yang mungkin nak ambil wuduk di tempat yang umum. Contohnya tempat-tempat yang ramai orang, pi seminar, pi tempat-tempat yang kelas-kelas yang ramai. So memang bilik ayak tu agak penuh orang. Dan kadang-kadang terpaksa dreadlock macam mana ustaz? Dreadlock ni saya tengok ada pendapat ulama yang katakan haram, tak boleh buat rambut dreadlock pada ni. Sebab dia menghalang daripada air, dia akan mengetatkan lagi rambut. Tapi ala kulli hal tetap perbincangannya kena sebahagian daripada bahagian kepala yang wajib, bahagian basuhan kepala dah cukup. Dreadlock tu adalah hukum yang lain pula. Contohnya kalau kita duduk di tempat-tempat yang orang ramai ni, orang umum ramai, maka nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana? Maka tak perlu untuk kita nak cabut tudung penuh. Cukup dengan kita selok sikit, sekadar kita masukkan air di sebahagian kepala. Kakak-kakak kita kan kadang-kadang pakai tudung, nak buka, nak pasang balik, kita kena 18 pin ni, ikat sini, buat atas, bawah, apa semua susah kan. Tu kita just selok sikit di antara bahagian tudung tu, masukkan air, selatkan air masuk, itu dah cukup untuk sah terangkatnya wuduk kita tadi. Kalau rambut bahagian sanggul, dia tak termasuk di antara anggota yang wajib. Sanggul-sanggul ataupun rambut yang panjang. Baik, wallahu alam. InsyaAllah esok kita akan masuk sikit dan kita akan menghabiskan tajuk berkaitan wuduk. Tu saya kata wuduk ni tajuk yang sangat panjang. Kita dah 3 siri. Ni dah kali yang keempat kita berbincang bab wuduk lah kalau esok insyaAllah.